Tak tukar lagi. Tak tukar juga. Okey. Yang ni yang kecil nampak lah. Okey, Yang nampak. ni nampak? Oh, jadi saya buka balik semula. Ni nampak besar? Nampak je. Nampak. Okey. Jadi gunakan ni. Awak catatkanlah. Ini gunakan frasa-frasa yang berwarna merah ni. Supaya untuk menampakkan bahasa yang kamu guna tu lebih baik. Bukan biasa-biasa. Bukanlah semua yang saya nak awak tulis, tapi supaya kamu ada idea. Idea menulis menggunakan bahasa yang lebih baik. Okey, contoh dalam ni ialah permulaan untuk pendahuluan dalam zaman moden yang serba canggih. Ataupun selalunya kita akan guna dewasa ini. Tapi kalau untuk yang dalam zaman moden yang serba canggih ini lebih diguna pakai dalam dalam karangan bahagian B. Jadi kita sekarang ni saya nak terus masuk kepada bahagian B karangan. Karangan bahagian B. Jadi untuk yang frasa-frasa yang berwarna merah ni juga boleh diguna pakai untuk karangan bahagian A juga. Hanya karangan bahagian A itu awak kena tulis dengan ringkas dan padat. Jadi untuk karangan bahagian B 500 patah perkataan awak perlu tulis huraian yang lebih banyak sikit, tetapi pastikan guna bahasa yang lebih baik. Sebab dari segi rubrik rubrik pemarkahan bahagian B di sini untuk karangan yang cemerlang. Okay, saya bacakan tentang bahasa. Rubrik untuk pemarkahan bahasa untuk karangan bahagian B yang cemerlang. Yang pertama, penggunaan pelbagai jenis ayat yang gramatis. Okey, untuk ayat yang gramatis awak perlukan perkataan-perkataan yang macam ni. Supaya ayat awak itu tidak tergantung. Dan lebih tepat. Okey, dan yang kedua, dari segi bahasa juga, pemarkahan untuk yang cemerlang, penggunaan jenis kata dan kosa kata yang luas dan tepat. Yang luas. Luas ni maknanya awak menggunakan perkataan yang lebih baik, yang lebih tinggi arasnya. Ini dalam pendahuluan lah. Saya akan tunjukkan pada awak nanti dalam isi bagaimana pula kamu perlu gunakan. Begitu juga yang ketiga, dalam bahasa ni juga untuk dapat cemerlang perlu penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul serta penggunaan bahasa yang bervariasi. Bervariasi ni bermakna dekat sini ialah mempunyai ayat yang lebih pelbagai, yang lebih dikatakan sebagai ayat yang lebih bermacam-macam lah. Bermacam-macam tapi dalam tema yang sama. Okey? Dan yang terakhir untuk bahasa ni juga gaya bahasa amat menarik, kemudian penggunaan ungkapan wajib ada. Seperti apa? Peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa. Jadi dalam kalangan awak siapa-siapa yang tak ada gaya bahasa seperti peribahasa, cogan kata, tolong ambil tindakan. Nanti tolong bila ada ujian yang seterusnya ataupun pentaksiran ataupun pemeriksaan yang seterusnya, tolong tulis. Jangan lupa gaya bahasa ini. Paling kurang pun peribahasa. Okey? Jadi dalam pendahuluan ini juga untuk menggambarkan karangan yang cemerlang perlu juga ada idea yang lebih relevan, jelas dan matang. Okey. Jadi untuk menampakkan matang ini yang kita perlu gunakan ayat ataupun frasa yang macam ni. Situasi ini amat jelas. Jadi macam seolah-olah awak nampak kematangan dekat sini. Okey. Kemudian kalau misalkan dalam pendahuluan tak nak bagi contoh pun tak apa. Tak payah bagi contoh pun tak apa, boleh. Hanya awak boleh masukkan gaya bahasa. Masukkanlah peribahasa yang sesuai.
Okey, dan seterusnya mesti ada ayat penegas. Okey, ayat penegas mesti diikuti dengan penanda wacana, wajib. Ya, wajib diikuti dengan penanda wacana. Jadi untuk karangan bahagian B, nanti saya akan paparkan idea untuk soalan nombor 1 iaitu sukan. Yang ini awak tak payah tengok yang berkenaan dengan industri keras tangan ni. Hanya saya nak awak catatkan frasa yang berwarna merah yang boleh kamu guna pakai. Okey, yang pertama dalam pendahuluan ini. Jadi dalam pendahuluan awak mesti ada ayat penegas. Gunakanlah ayat penegas bermula dengan penanda wacana ini. Oleh yang demikian. Okey, kaitkan dengan kata kunci soalan. Okey, kalau kata kunci sukan, kaitkan dengan sukan yang kamu tulis. Okey, contohnya oleh yang demikian, sukan perlu apa? Kaitkan dengan tema. Kalau misal kata langkah, beberapa langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu sukan negara. Macam tu. Lepas jelaskan sebab saya lihat yang berwarna putih ni. Yang berwarna putih kita kena tengok ni, berwarna putih ni. Nyatakan semula kata kunci soalan. Dikaitkan dengan tema. Okey, kita kena ingat soalan 1 kita tentang sukan. Kata kunci tentang sukan ialah berkaitan dengan langkah. Langkah untuk meningkatkan mutu sukan negara. Okey, temanya ialah tentang sukan. Kaitkan dengan tema ialah tentang sukan. Okey, seterusnya. Masuk terus kepada isi 1. Guna juga idea yang berwarna merah ni. Guna idea yang berwarna merah untuk kamu lebih matang dalam menulis isi. Okey, dalam menulis isi yang pertama untuk karangan bahagian B, okey, perlu ada pengolahan yang sangat menarik. Sebab kita nak target A+ untuk apa-apa pun dalam bahasa Melayu belum nampak lagi macam mana kita perlu, awak semua perlu target untuk dapat BN A+ ni. Ya. Jadi cara seterusnya inilah saya katakan tadi. Baiki karangan awak. Jadi untuk baiki karangan perlu ada kematangan sebab dalam kriteria karangan cemerlang mesti ikut rubrik pengolahan yang sangat menarik dan berkesan. Sangat menarik berkesan. Menarik ni ikut kepada tema soalan. Kemudian berkesan tu maknanya bila cikgu baca, oh ni betul. Bila cikgu baca, oh pelajar ini matang. Bila cikgu baca soalan karangan awak, oh pelajar ini guna laras bahasa yang sesuai. Kalau dia soalan tu berkenaan dengan sukan, oh awak ataupun calon ini tulis berkenaan dengan sukan. Sukan pula tu sukan yang memang kamu tahu, yang memang kamu minat. Kamu tulis dengan yakin. Jadi tak ada masalah untuk cikgu beri karangan yang cemerlang. Jadi perlu ada kematangan ya. Dari segi pengolahan tu. Dan seterusnya, dari segi pengolahan itu untuk karangan yang cemerlang, awak perlu ada penggunaan pemerengganan yang sesuai juga. Pemerengganan. Jadi dah ada pendahuluan, sekarang kita masuk isi 1. Perenggan kena jaga. Kalau tulisan tak berapa cantik, perlulah langkah sebaris, tetapi yang paling penting dalam perenggan tersebut isi tu, bagaimana kamu huraikan tu yang paling penting. Okey, jadi pemerengganan tu nampak katanya, oh yang perenggan kedua isi yang pertama. Gunalah penanda wacana yang pertama. Salah satu apa? Kaitkan dengan apa dia? Isi 1 kaitkan dengan tema soalan. Okey, lepas dah cerita pasal tu, isi 1, usaha yang pertama ialah apa dia yang dikatakan untuk memajukan sukan negara, contoh kita menyediakan kemudahan. Okey, itu dah ada. Kemudian bila jelaskan kemudahan, nak menggambarkan awak ni lebih matang, awak gunalah hal ini demikian kerana.
kesilapan calon ataupun pelajar ataupun kamu semua, kamu selalu tulis ini kerana, ini kerana. Ataupun lebih parah, terus tulis kerana. Ataupun tidak ditulis dengan betul. Jadi ayat yang paling mudah nak menggambarkan bahawa awak ini mempunyai kematangan, awak tulislah perkara ini wajar ataupun hal ini demikian kerana. Jadi bila ada sokongan frasa-frasa yang macam ni, boleh menampakkan idea awak itu lebih menarik, lebih berkesan, ya. Kemudiannya ada kesinambungan dari segi idea yang digunakan. Okey. Jadi untuk hurai isi gunalah frasa seperti hal ini demikian ataupun perkara ini wajar direalisasikan. Ataupun ada idea perkataan ataupun frasa yang lebih baik yang boleh kamu gunakan, kamu gunakan. Dan setiap isi perlu ada contoh. Mesti ada contoh. Dalam karangan untuk isi satu, contoh awak boleh guna sebagai contoh. Ataupun untuk menunjukkan awak mempunyai kosa kata yang lebih baik, gunalah perkataan yang ini. Tamsilnya. Tamsil ni ialah bahasa Arab. Okey? Jadi untuk yang aksesori bahasa ni, saya kena buat pembetulan. Tak boleh lagi tulis seperti ini. Bak kata pepatah. Dah tak boleh. Awak terus masukkan peribahasa dalam ayat yang kamu guna. Ya, contoh. Ya, kita guna usaha memajukan sukan dalam soalan satu kan. Okey, jadi awak terus masuk. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Begitulah. Ya, begitulah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mencongkeng bakat-bakat baru yang berpotensi untuk mewakili negara dalam bidang sukan yang tertentu. Agar Agar sukan negara lebih maju. Macam tu. Masukkan terus. Jangan lagi guna perkataan bak kata pepatah. Ini yang lama punya dah diberitahu dalam skema pemerkatahan oleh lembaga peperiksaan tidak digalakkan menggunakan perkataan macam ni. Jadi saya kena buat pembetulan ni lah. Okey, dan seterusnya dalam isi mesti ada ayat penegas juga. Ayat penegas untuk isi satu, okey, nyatakan semula isi satu. Ya, kalau tadi tentang sukan ada kemudahan, dekat sini pun mesti ada kemudahan. Cara bagaimana kamu nak tulis terpulang pada awak, tapi mesti ada berkaitan dengan kemudahan dalam isi satu itu. Ya. Tak kisahlah idea macam mana kamu tulis. Dia dah tukar slide ya? Dah. Tak ada dah? Tak ada. Tak ada pula. Delete lagi. Alamak. Ni dah. tak ada? Ada. Dah, ini saya besarkan balik ya. Oh, ini ada problem lah saya punya ni. Okey, dia ada. Dia kalau besar kan tak ada Ego. Oh, ya ke? Dia besar tak ada Okey. Okey, apa? Okey, kita terus masuk kepada isi dua. Isi dua, okey, kita masuk. Gunakan. Saya nak awak, tak payah baca yang lain. Saya nak awak tengok pada frasa yang berwarna merah saja. Yang lain, saya tak nak awak guna. Ya, saya nak awak lihat pada frasa yang berwarna merah ini saja. Jadi frasa yang seterusnya ya untuk isi dua, macam biasalah. Selain itu, ataupun kalau awak nak gunakan idea yang lebih bombastik, mungkin awak boleh nyatakan idea seterusnya. Contoh perkara yang ingin saya nyatakan. Boleh, tak ada masalah. Guna perkataan kata ganti nama diri. Boleh, tak ada masalah. Ataupun ya, mungkin juga boleh gunakan perkataan yang lain selain itu. Perkara kedua yang boleh saya jelaskan pun boleh, tak ada masalah. Ataupun ada idea-idea yang lain yang boleh kamu rasa, saya rasa kamu lebih tahu lagi sebab banyak kamu dah baca kan. Jadi kamu boleh gunakan. Sama juga macam tadi, ada isi, kemudian buat huraian isi. Huraian isi, gunakan frasa-frasa yang begini untuk menggambarkan
awak lebih matang. Situasi ini dapat diwujudkan dengan apa? Okey. Kemudian bagi contoh. Dan akhir sekali buat ayat penegas. Jelaslah bahawa. Okey, jelaslah bahawa. Jadi ini semua awak kena gunakan idea-idea yang macam ni lah untuk awak gunakan dalam menulis karangan awak. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan yang isi yang ketiga. Okey, isi ketiga. Gunalah perkataan yang berwarna merah. Seterusnya, hal ini demikian kerana. Okey, kemudian perkara ini dapat dizahirkan dengan. Okey, kemudian bagilah ayat contoh. Okey, dan ayat penegas mesti ada. Melalui perbincangan ini jelaslah bahawa. Okey. Jadi, dan seterusnya. Penutup. Okey, untuk penutup. Okey, untuk jangan abaikan ya. Tolong. Jangan abaikan untuk penutup. Penutup sama seperti awak buat pendahuluan. Sebab itu gunakan ya. Amalkan akronim ni iaitu PIP. Akronim ya, PIP. PIP ialah PIP. P ialah pendahuluan. I ialah isi. P satu lagi ialah penutup. Mesti ada ni. Kalau tak ada penutup, wacana awak tidak lengkap. Dalam karangan cemerlang untuk pemakahan cemerlang iaitu pengolahan mesti ada wacana lengkap. Wacana lengkap ni bermakna yang pertama PIP tadi. Mesti ada pendahuluan, mesti ada isi, mesti ada penutup. Kemudian dalam pendahuluan tadi, apa perkara yang perlu kamu jelaskan? Ada isi, ada huraian pengenalan, kemudian bagi contoh ayat penegas. Isi satu, kemudian huraian isi, contoh ayat penegas. Isi dua, jelaskan isi kedua, huraian isi, contoh ayat penegas dan seterusnya. Dan yang terakhir penutup ni. Penutup mestilah awak gunalah. Selain daripada melabur tirai ni, tak payahlah guna sebagai melabur tirai ni, tak payah. Guna perkataan yang lain pun boleh. Yang paling mudah sekali, sebagai kesimpulannya pun boleh. Yang mudah-mudah saja pun boleh. Ataupun konklusinya pun boleh juga. Kemudian berikan ayat cadangan awak. Amalkan ya dalam penutup untuk wacana yang lengkap. Jelaskan dahulu tema, kemudian beri ayat cadangan awak. Lepas beri ayat cadangan, berikan satu gaya bahasa yang sesuai. Kemudian berikan ayat harapan awak dan bagi cadangan awak kena ada harapan. Apakah yang kerajaan perlu buat dan seterusnya. Ya, ayat harapan ni awak jelaskan tema dan kaitkan dengan isi yang telah kamu huraikan pada bahagian atas. Okey? Jadi ini awak boleh lihat dalam YouTube ni lah. Ya. Kalau kamu nak dapat lebih tak dapat tulis ni, nanti saya masukkan dalam grup kita ya, Bahasa Melayu. Okey, jadi dia. Jadi inilah idea yang paling penting, frasa-frasa yang perlu kamu gunakan dalam menulis karangan. Okey. Kalau misal kata awak mempunyai ayat yang lebih baik, orang kata sekarang ni dalam istilah saya tak tahulah betul ke tidak perkataan mantul tu lebih bagus, awak bolehlah gunakan ya. Kadang-kadang dari segi bacaan awak tu pun awak mampu dapat idea dan bahasa yang lebih baik. Ini dah berbunyi dah ni, berdentum-dentum, saya takut nanti kilat. Hujan ni, kat Kelirong hujan tak? Cikgu tengah guru kat luar. Itulah kat rumah saya ni pun. Saya takut kilat je. Okey. Jadi saya untuk yang PowerPoint ni saya berhentikan, kita masuk balik semula skema untuk bahagian B ni ya.
Okey, kalau boleh lihat semulalah. Okey ya, saya besarkan. Okey, nampak tak ni?